Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bersama kita dalam podcast Masa Rehat mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Ada yang rindu dengan Masa Rehat? Pakcik, makcik, semua sekali, akak-akak, abang-abang, semua sekali di luar sana yang rindu Masa Rehat, jangan lupa untuk menonton kami dalam podcast Masa Rehat ini. Bertemankan saya RHO, aka Rosli Haji Omar, dan juga siapa lagi kalau bukan Muhammad Rafi Ali Hasan. Slow. Lama kita dah bersua ni, Rosli. Betul. Hari ini kami Alhamdulillah. Kita bertemu malam ni. Saya dengan Rosli dan ditemani dua idola anak muda Labuan. Ya, betul. Betul kata Rosli. Betul. Dan menjadi kebanggaan kita orang Labuan. Di kanan dan di kiri saya ni sudah pasti ada yang kenal, ada yang belum mengenali mereka. So Rosli, perkenalkan mereka ni. Baik, kita akan bersama dengan anak-anak kita ataupun kita jadi remaja pula kali ini. Hari ini kita bersama dengan pemenang pingat emas Sukma ke-21 yang baru saja berlangsung di Sarawak, Bumi Kenyalang. Pastinya mereka ini adalah orang yang mengharumkan nama Labuan. Pastinya anak-anak muda ini bukan berdua, tetapi ramai lagi yang telah pun mengharumkan nama Labuan mengutip pingat khasnya, pingat emas. Di sebelah saya, kacak bergaya. Umur kita sama. Umur berapa? Umur 19 tahun. Sama, saya lahir awal sikit saja. Okey, nama. Nama Faris Syuhairil bin Ahmad Syukri. Faris Syuhairil bin Ahmad Syukri. Orang jauh orang jauh. Kampung mana? Kampung Dura Tunjung. Kan jauh tu. Orang Dura Tunjung. Berjiran. Berjiran dengan saya ni. Waktu saya kecil, dia lagi kecil lah. Ada lagi seorang di hujung sana? Nama Aiman Nakiyuddin bin Zulkifli. Aiman Nakiyuddin bin Zulkifli. Kau dari kampung mana lah? Bukit Kuda. Bukit Kuda. Ya. Kampung dia ni memang paling banyak kuda lah. Ya, betul. Di Labuan ni kampung dia paling banyak Tahu kuda. sejarah kampung? Ada tahu. kuda. Tak tahu. Kena jumpa dengan Tok Ketua dan juga orang lama di kampung Bukit Kuda. Okey. Apa yang membanggakan kita ialah mereka ini telah pun berjaya membawa pingat emas. Ni dia. Pingat emas Sukma ke-21 Sarawak. Bangga bang. Kita bangga untuk merangkul pingat emas ini. Dan ini mereka ini menerusi sukan lawn bowls ataupun bowling padang. Apa tu bowling padang? Yang bola dia tu berat sebelah tu. Kalau kita baling pun kena sengit. Baru dia boleh masuk ke dalam semula. Betul ke? Bola tu berat sebelah? Ya, dia macam memang. Kalau baling dia akan curve bola tu. Akan curve. Sebab yang berat kena di dalam. Pasti dia akan macam ni. Saya juga pernah bermain dengan pemain maksak untuk lawn ball ini, yang itu dalam kategori berempat. Baik. Ini adik apa ni? Faris. Ya. Boleh panggil Faris? Boleh. Okey. Sejak umur berapa tahun main lawn ball? Saya main lawn ball sejak darjah 4. Umur 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun. Maksudnya siapa yang hantar? Siapa yang galakkan untuk main lawn ball? Mula-mula sini memang bukan jenis yang bersukan. Jadi bila nampak saya main lawn ball tu yang pandai main jugalah. Jadi tengok pandai main tu. Tengok di mana? Di padang yang sekarang ataupun di padang kapet? Padang yang sekarang. Sekarang. Bukan yang kapet yang berurak tu. Kalau dulu asalnya, kalau sebelum ada gelanggang yang baru ini, kita main dengan kapet. Kita setiap kali nak main, kita akan bentang kapet hijau tu lah. Ya, kita akan bentangkan kapet. Dua kapet panjang. Jadi dia memang bergelembung lah dan sambal lah macam yang sekarang. Itu bezanya. Jadi alhamdulillah, dan daripada 4 tahun tu 10 tahun tu siapa yang membawa untuk main lawn ball? Family lah, mak bapa. Memang family pun main? Enggak, saya seorang je main. Kalau dalam family Atok pun main. Atuk main. Atuk yang bawa lah. Boleh kira Atuk macam tu dia lah. ni sahabat saya ni. Betul. Kita kenal Dr. Atuk. Harun Pudin. Ya, Dr. Nurse Harun Budin Ya. Iya. Seorang yang sangat aktif main lawn ball di Labuan. Betul. Orang lama. Baik, sejak umur 10 tahun. Aiman?
Start main lawn ball ni umur 11 tahun. 11 tahun. Sekarang umur? 14. Oh, baru 3 tahun nama ini. Baru 3 tahun sudah boleh memenangi pingat emas. Alhamdulillah. Hebat. Anak muda yang hebat. Baik, Aiman, siapa yang galakkan untuk main lawn ball? Dan pertama kali sentuh atau bawa pegang lawn ball tu masa bila? Kalau tu time umur 11 tahun tu lah, sebab selalu tengok kakak main. Oh, kakak main lawn ball? Ya. Oh, okey. Kakak pernah memenangi apa-apa pingat? Ada, tapi game macam dekat tak Peringkat silap dekat, kampung lah, peringkat Labuan je. bukan. Negeri juga. Oh, peringkat negeri. Ya, betul. Lepas tu terminat dengan sukan ni sebab tengok kakak main macam syok lah. Jadi begitu dengan parents mau try ikut main. Macam itulah. Itu Dan Faris, apa yang menarik perhatian ataupun menarik Faris untuk main lawn ball ni? Bagi saya lah yang menarik dia tu Pertama kali main bukan kita terus jatuh cinta. pertama kali main dia macam kalau ada game kan dulu kita main guli, kita main lastik-lastik. Mungkin Tapi pernah tak Faris cakap, oh, ini mainan orang tua? Saya baru mau cakap. Yang saya tahu lawn ball ni yang kami kenali dulu, yang main lawn ball ni semua orang-orang tua. Karena bukanlah bersifat sukan yang lasak. Tahulah kita anak-anak muda ni semua mau main bola sepak lah, main futsal lah, main takraw. Jadi bila Rosli tanya tadi saya pun heran. Wah, umur 10 tahun, 11 tahun sudah minat lawn ball. Sebab semua orang berpersepsi macam tu. Apabila melihat lawn ball, oh ini mainan orang tua. Sebab dia slow and steady. tapi perlu sebenarnya, penat. Untuk main lawn ball. Untuk 21N dan sebagainya. Ataupun sejam, 2 jam memang penat. Baik, itu tadi terputus. Apa sebenarnya yang menarik minat? kalau ingat kita dulu masa kecil lah ada main guli. Main guli. Kalau di pasir kan kita akan buat bulatan, lepas tu ada guli lepas lastik guli. Plastik guli kasih keluar. Ya. Lepas tu masa saya awal-awal masuk, saya fikir konsepnya lebih kurang macam tu. Jadi saya try. Lepas tu skena berbeza. Dan bila tahu berbeza tu macam menarik. Jadi saya main lama-lama jadi pro. Lepas tu Kau dari tahu situ siapa yang peminat. Faris, kau tahu siapa yang memperkenalkan lawn ball? Dah Sukan jelas. lawn ball. Dah terang lah dia punya memori tu. Nah, kalau kau mau tahu yang memperkenalkan sukan lawn ball, yang memperkenalkan sukan guli juga dulu. Siapa lah? Konsepnya sama. Konsepnya sama. Itu lawak. Dulu dah sampai ya. Aiman, macam mana Aiman? Rasa ingin main tu sebab family pun beritahu sukan ni macam ya santai, yang tak terlalu lasak, tidak boleh memudahkan untuk injured, macam sakit. Cedera. Tapi kalau kena bola di kaki memang sakit. Sakit juga. Tapi Rosil, saya kalau sebagai orang tua, saya akan menggalakkan Bukan anak orang saya tua yang lahir awal. untuk tolong sedar diri. Saya kalau sebagai bapak, saya akan syorkan anak saya main sukan seperti lawn ball yang tidak akan mencederakan seperti bola, futsal. Tapi nasib saya tidak berapa baik. Anak saya lelaki semua main bola. Tiada yang minat sukan seperti lawn ball. Jadi Aiman pertama kali dah Coba kasih tarikan Aiman, bagi tahu semua anak-anak muda kayak best main lawn ball. kehebatan best dia main lawn ball ni pasal apa? Best yang main lawn ball ni mudah dapat kawan. Mudah dapat kawan. Sebab boleh berkomunikasi. Lepas tu sukan lawn ball ni dia tidak terlalu susah untuk mau faham. Jadi macam kalau main tu memang mudah untuk faham. Macam main guli juga lah. Betul, lebih kurang main guli. Yang putih itu dipanggil jack. Ya. Yang putih itu yang bola yang akan kita palu tu atau kenakan tu ialah jack, nama ni jack. Ya. Dan juga ataupun kita ada balls atau bola untuk kita dekatkan dengan jack. Apa kepuasan Aiman dalam main lawn ball? Bola melekat ke ataupun apabila bola musuh dekat dengan jack Dapat dikeluarkan. Dia punya macam paling best tu macam opponent dapat
2-3 down macam tu. Mhm. Lepas tu coach macam suruh Bawa jack. try pecahkan Pecahkan. head tu, dapat jack, memang happy lah. Dapat dapat bawa lari jack tu. Oh. Faris Uh, ataupun membawa jack ke sudut yang kita punya apa? Side. kalau saya mostly saya main lead. Lead. Lead ni dia baling dulu. Jadi kalau untuk saya tiada lah momen-momen macam dia tu yang bola banyak berkumpul, langgar. Saya mostly orang pertama. Jadi saya yang perlu dekatkan bola pergi dekat jack. Lupa nak bagi tahu tadi. Yang Faris ni dia main berdua ya ataupun double. Double ni bola dia ada 8 biji. Manakala Aiman dia main bertiga, bola dia Itu cuma ada 6 biji saja. 2 So biji. satu orang 2 biji. Dua biji satu seorang. 2 biji. Oh, setiap satu round tu satu orang cuma baling 2 biji. Ya, betul. Ya. Tapi untuk Faris 4 So, biji. 6, oponen pun 6, jadi Ya. 12. Ya, betul. Oh. Tapi untuk Sukma baru-baru ni, Ya. kalau PES 3 biji je. 3 biji Jadi saya saja. 3, tim saya 3 gitu. Jadi kami keseluruhan 6 biji. Sudah dikurangkan Ya, Oh, 3 biji. Baik itu. Dan dalam permainan lone ball yang paling penting ialah fokus. betul? Jadi apa Faris rasa untuk mengekalkan fokus kita ni? Kadang-kadang weight tak sama kan. Untuk fokus dalam permainan lone ball. Kalau untuk fokus, saya nak cakap hal luar tu, masa tournament tu hal luar saya lupakan dulu. Saya lupakan. Bila turun jadi padang, saya akan cuba untuk fokus ya untuk game ni. Dan kalau untuk dapat pasal weight tu, pasal mau buat yang sama tu, itulah kami latihan supaya kami dapat buat benda yang sama aja, jadi kekal di tangan selamanya macam tu. Oke Faris, saya mau tanya, adakah ini Faris first time masuk sukan Sukma? Ini first Sukma saya. First Sukma? Sama? Sama, First. first semua. So, apa cabaran ataupun rasa takut, lost confident bila masuk sukan Sukma ni? Lost confident tu actually macam enggak lah ketara sangat, tapi ada lah Ada rasa, sebab orang lain yang saya lawan tu Sukma dia sudah 2 kali, sudah 3. Oh. Saya baru first. Tapi kalau sudah nama rezeki tu tidak akan salah alamat. Okey Faris, macam Aiman dia bertiga dan juga mereka juga pemain adalah ketiga-tiga orang Labuan Ya. yang mewakili wilayah persekutuan. Macam Faris dipasangkan dengan orang KL. Orang KL lah. Ya. pasal Okey, mereka ya. ni mewakili wilayah Wilayah persekutuan. persekutuan. Betul. Jadi So, chemistry kamu ketiga-tiga dari persepahaman Labuan, macam mana? Ya, betul. dia satu dari Labuan, satu daripada KL. Ya. Persepahaman macam mana? Persefahaman tu saya dengan partner saya, kami berlatih sama-sama 4 hari je. 4 hari untuk ke Sukma. Tapi dalam 4 hari tu memang kami berhabis lah untuk carikan kami punya chemistry. Itu kami panggil chemistry. Ya, chemistry. So, untuk menang pingat emas ni, berapa round pertandingan? Dan berapa negeri yang kamu lawan sebelum dapat pingat emas? Dalam grup ada 5, setiap grup ada 6 orang, 6 tim. 6 tim. Lepas So, tu, lawan 5 kali. Dua teratas akan naik. ya, 2 teratas akan 5 orang dalam satu tim. 5 tim ni selepas. Terus kami akan main 4 kali di luar grouping. Di dalam grouping. Okay. Lepas tu keluar masuk quarter final. Kalau saya nombor 1 dalam grup masa tu, saya akan terus masuk semi. Tapi kebetulan kalah 1 kali, terus tu jadi nombor 2 dalam grup. Bila kami 2 nombor grup, 2 dalam grup, kami masuk quarter final. So, total 8 kali main. 8 kumpulan lawan. 4 total 7 kali main. 7 kali main. Aiman? Aiman, Lebih kurang. lebih kurang. Ah, So, final tu bertemu dengan siapa? Tuan rumah Sarawak. Wow. Wow. Aiman, kami dengan Pahang. Pahang. Hebat. Hebat anak-anak Labuan Dia lawan dengan tim yang berkali-kali dah main dengan Sukma. Ini baru first time masuk Sukma terus menang Gold medal. gold medal. Mana pingat tu mana? Nih. Ni pingat. Jangan, ini saya mau bawa balik nih Itu? karena saya lah Ini sekali sebenarnya dengan pemenang Pak pingat Sekali emas. dengan apa ni? Sekali dengan medal. Dia akan diberi Medal. sekali. Inilah pingat saya ketika saya ikut Sukma. 20 tahun dulu yang masih saya simpan. Sangat penting. Baik, Aiman. Bagaimana perasaan Aiman setelah menang pingat emas ini dan juga mungkin bercerita sikit apa makna kemenangan ini? Mungkin untuk wilayah persekutuan atau untuk Labuan atau untuk diri Aiman sendiri? Perasaan tu Memang happy gembira. lah. Memanglah happy, takkan sedih pulang kan? Betul.
Macam target emas tuh sebab untuk Labuan juga. Lepas tu dan juga family. Sebab family datang jauh-jauh, jadi nak mau bagi dorang macam kecewa lah. Jadi mesti ada bagi dorang something. Tapi ya sebab dapat emas tu pun saya bagi hadiah untuk ibu saya yang birthday. Ketika itu? Iya, betul. Anak yang soleh, salaman. Terus cakap. Nama ibu siapa? Ratni binti Jasni. Oh, bagi tahu nama ibu. Ratni, Puan Ratni, siapa startnya Anda dapat seorang anak yang soleh, yang sayang kepada ibu bapaknya. Cuman, terus sambung. Makna kemenangan itu untuk wilayah persekutuan itu rasa puas ya? Sangat puas sebab coach pun itu pun untuk coach juga sebab tidak mau mengsia-siakan Nama coach? Coach Hasan dan Coach Aisyah. Hasan Husin Hasan Husin bin. dan Aisyah alias. Ya, betul. Oh, bukan ayah saya kah? Nama ayah saya Aliasan, bukan ayah. Bukan. Okey, Faris macam mana Faris? Apa maksud kemenangan untuk Faris? Setelah menang gold medal ini, rasa puas? Rasa kemenangan ini untuk diri sendiri kah? Untuk keluarga kah? Untuk wilayah persekutuan kah? Untuk Labuan kah? Oh, kalau perasaan mau menang tu memang ada. Lepas tu Kalau saya menang sudah kan, menang. saya menang tu memanglah untuk diri sebab saya main kan. Tapi memanglah menang untuk wilayah. Tapi dekat Labuan ni senang cakap, Labuan ni selalunya wakil Sukma ni semua bukan macam apalah, tapi wakil Sukma ni memang kebanyakannya orang KL. Orang KL. Jarang ada orang Labuan kan? Jadi saya mau buktikan lah Labuan ni bukan bisa-bisa. Bangga. Tetapi Aiman dan juga Faris tidak mustahil sebab kita juga sudah melahirkan atlet bertaraf dunia melalui permainan lawn ball di Labuan. Dan coachnya juga ialah Hasan dan juga Aisyah. Dan sekarang bermain di beberapa tempat di seluruh dunia mewakili Malaysia. Iaitu Ain Nabila binti Tarmizi. Kalau tak silap saya. Betul kan? Dan siapa agaknya idola Faris main lawn ball ni? Actually idola saya adalah yang disebut tadi lah, Kak Ain tu. Oh, Kak Ain. Saya Idola main lawn Kak ball? Ain. Ya, Dia main Kak Ain. di Labuan. sebab dia Abang Tarmizi pun bangga. sebab dia jauh-jauh pun dia dah lupa asal usul dia mana. Dia sentiasa ingat di Labuan ni. Tapi dia asal KL. Asal ayah dia KL. Tuan Tarmizi. Tapi dia dari Labuan. Di Labuan lah Tapi tempat dia lahir di bermula. Labuan. Tapi dia memang orang Labuan. Aiman siapa idola? Ini mesti saya kan? Betul, boleh juga. Okey. Macam mana boleh dia yang jadi idola? Idola tu pun sama dengan Faris. Ain Nabila Tarmizi. Lepas ini kalau kena tanya siapa idola Aiman, jangan lupa sebut nama saya. Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. Setelah menang gold medal membuktikannya orang baru pun boleh menang. Kalau yang baru-baru berkecimpung dalam atlet ataupun dalam bidang lawn ball ataupun bidang-bidang lain, apa nasihat orang muda lah macam kita ni orang muda, Kita ni kepada orang muda, kalau sudah mencuburi dalam sukan tu jangan berputus asa. Walaupun kita tengok macam susah mau menang, susah macam jalan tu susah, jangan putus asa lah. Try aja dulu. walaupun dia Belum tinggal cuba, belum jauh, tahu. walaupun dia tinggal jauh masih ada peluang. Betul? Masih ada peluang. Betul ke Aiman? Betul. Apa yang betul? Selagi ya kalau macam lawn ball ni, selagi belum ada bunyi horn tu, jangan berputus asa. Maksudnya terus berjuang lah. Mesti berjuang. Agi hidup, agi hidup, ngelaban agi lah. ngelaban. Oh, orang Sarawak kan? Oh, itu dah. Pos sudah dengar tu di sana tu. Bos dengar kan? Oh. Jadi lepas ni apa sasaran Faris? Sasaran saya dah mau berhenti di Sukma je lah. Saya pun mau lebih jauh daripada tu. Saya ingin jadi macam idola saya, Kak Ain Nabila, dan wakil Malaysia dan dapat mengharumkan nama Malaysia lah kalau boleh, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan. Bukan mustahil sebenarnya. Kita telah buktikan di Labuan ini. Wakil kita Ain Nabila Tarmizi, anak jati Labuan,
telah pun mengharumkan nama Labuan dalam sukan bowling padang. Jadi Aiman, sasaran lepas ni? Pun mau jauh lagi dari Sukma ni kalau boleh. Dan Ada Aiman rezeki. boleh mewakili Sukma lagi beberapa kali kan? 4 kali lagi. Ui, 4 kali lagi. Ya, betul. Dia sampai di bawah 21 tahun. 21 dan di bawah. 21 ke 21 bawah. dan ke bawah. Ya. Betul. Sukma 2 tahun sekali. Aiman boleh 4 Berarti tahun Aiman kan? ada 4 kali. 4 kali lagi. Jadi kekalkan momentum ni. Jadi sasaran Aiman lepas ni Bukan nak main triple je ke ataupun nak main single ke? kalau boleh akan cuba banyak lagi. Boleh ikut banyak kategori. Boleh wakil kategori single, triple, double boleh. Boleh dia maksimum 2 je. Maksimum 2. Maksimum tak? Jadi maksimum 2 pingat emas ialah tahun depan. InsyaAllah. Aiman. InsyaAllah boleh. Itu KPI yang warga Labuan bagi dengan kau, mesti bawa balik 2 betul. pingat emas. InsyaAllah. Boleh? Amin. Kami doakan. Amin. Jadi lepas ni ada cita-cita untuk jadi pemain kebangsaan untuk mewakili Malaysia. Ada. Memang Memang mau target. seperti idola kita Ya, juga lah. betul. Memang mau jadi Kau idola. tiru soalan ni, kau tiru jawapan daripada Faris. Sama idol. Oh, sama idol. Ya, betul. Oh, bukan Faris ni idol kau enggak? Jadi apabila sudah menang tu, jalan pun berubah ni kan? Betul. Jalan pun berubah. Mesti mau bangga sikit. Kita bangga Tengok macam- atasnya. Oh, betul lah. Jangan, nasihat saya, dimanapun kita berada, di puncak manapun kita sentiasa tengok di Dengan bawah. nasihat orang tua. Benar. So Faris ada 3 kali Sukma lagi. Enggak, sekali je lagi. Saya 19 tahun. Oh, tinggal Ya, Sekali sekali. lagi. sekarang 19, tinggal sekali saja. Last tu 21. Oke, Faris, saya harapan kami lah sebagai warga Labuan, kami mau melihat lebih ramai lagi anak-anak Labuan nih menyumbangkan pingat emas di peringkat yang lebih tinggi. Contohnya Sukansi. Amin. Wah, kalau kami tengok InsyaAllah Sukansi akan datang, Faris, TV saya pecah Faris. Sokongan saya bagi pada Faris tuh. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Kau boleh man? Boleh, insyaAllah. Jadi yang jauh- penting apapun kamu semua ini menjadi kebanggaan kami orang Labuan. Kami bangga sehingga dalam satu mesyuarat saya mempengurusikan mesyuarat itu. Dengar? Lebih kurang ada 50 orang yang hadir dalam mesyuarat. Ramai menyuarakan rasa tidak puas hati karena tidak ada pihak yang meraihkan kemenangan anak-anak Labuan dalam Sukma. Betul. Dan itu sebab saya hari ini saya minta podcast Masa Rehat jemput dan meraihkan Anda semua karena Anda adalah pejuang Labuan. Anda adalah panglima kami selepas. Terima kasih. Tahniah Faris. Tahniah. Sejuk tangan Faris, sejuk. Man, tahniah man. Aiman, ada 2 orang rakan lagi dari Labuan yang juga bersama-sama dengan Aiman mewakili Labuan. Boleh sebutkan nama-nama mereka, Aiman? Muhammad Hafiz bin Roslan Dari dan kampung mana? Dari kampung dari Patau-Patau 2. Patau-Patau 2. Orang Patau-Patau 2. Juga ada pemenang pingat emas di sana. Lagi Dan Abdul Hanan bin Hasan. Abdul Hanan Abdul bin Hanan Hasan. bin Hasan. Ya, betul. Dari kampung? Rancar-rancar laut. Rancar-rancar laut. Lagi satu orang Muhammad Amirul Naim. kampung. Kampung Duren Tunjung kah? Oh, kampung saya menang. Berempat. Seorang reserve. Reserve dia 4. Reserve. Dari Labuan juga. Reserve. Betul. To Durian Tunjung. Orang Durian Tunjung bangga tahu. Ada satu anak muda menyumbang pingat emas. Iya. Pingat. Aiman dari Bukit Kuda. Orang Bukit Kuda bangga tahu. Saya bangga dapat Lepas pingat tu emas. daripada Ranca-Ranca. Wah, orang Ranca-Ranca tahniah ada pingat emas. Nanti aku bawa pusing pingat emas tu di Ranca-Ranca. Betul. Patau-Patau 2 ada. Durian Tunjung 2 orang pingat emas. Salah tu. Amirul Naim tu bukan orang Duren Tunjung tu. Orang mana? Mana? Silap, Sen. Allah. Tidak dapat berpikir, bah. Sebab terlalu... Panik. Ya. Panik, emosi kah atau apa? Ah, Teruja, Dia orang mana? Teruja. teruja. Betul. Orang Labuan lah. Orang Labuan lah, Kopong. Baik. Alhamdulillah.
Baik. Rosli, kau jangan pakai Rosli. Kau tidak layak pakai itu, Rosli. Saya pernah main lone ball dan juga kepusingan seterusnya lah layak. Jadi tadi Aiman, tadi kita terputus sedikit apabila sudah menang ni. Macam mana dengan sokongan daripada keluarga, rakan-rakan macam mana sekarang? Ramai peminat ni. Boleh di sekolah tu. Ada yang minta tanda tangan nggak, Man? Selepas kau main Bergambar? Mas. Tidak. Nggak ada yang minta tanda tangan. Ay. Bergambar Ada. ramai. Sebabnya apa, Man? Kau sudah menjadi bintang, Man. Man, lain kali pakai ke sekolah, Man. Ni kena pakai ke sekolah macam ni. Pakai dalam kelas. InsyaAllah ada. Hari-hari boleh pakai kan, Rosli? Boleh. Supaya diorang tahu kau peminang pingat emas. InsyaAllah. Jadi sokongan mereka memang padulah. Ya, sangat. Terutama keluarga lah. Ya, keluarga. Faris? Cuma saya risau satu, saya bila Rosli cadangkan dorang ni hari-hari pergi sekolah pakai. Begini kan? Saya takut nanti selepas tahun leher Aiman begini. Pasal pingat dia ni berat. Ya. Ini emas original ni. Mau jual, Man? Alah, Nggak boleh? kenangan. Kenangan. Okey, bagus. Hasil titik peluh. Alhamdulillah. Dan semoga Ini pingat emas hasil titik peluh Aiman dan Faris tahu. ya. Ha. Semoga Aiman juga boleh mengutip atau mengekalkan momentum ini untuk 3 kali lagi sukma. Amin. Amin. Cuma pertama saya ingin ucapkan serious note. Tadi kita lawak-lawak. Okey, sekarang serius saya mau cakap. Pertama saya ingin ucapkan syabas tahniah kepada ibu bapa semua pemain-pemain yang telah menyumbang mengharumkan nama Labuan. Bapak Faris, Ibu Bapak Aiman dan kawan-kawan yang lain. Jadi kepada Bapak tahniah syabas melahirkan anak-anak yang hebat. Alhamdulillah. Yang kedua, mewakili warga Labuan kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kelima-lima orang yang membawa pingat emas. Tahniah syabas, terima kasih karena mengharumkan dan menyebut nama Labuan berkali-kali di Sarawak. Wah, kami juga bangga. Walaupun kami tahu kamu mewakili wilayah persekutuan. Saya dihubungi, Labuan dapat pingat emas, saya dihubungi waktu itu. Dan seterusnya harapan saya mudah-mudahan di masa akan datang akan lebih banyak Labuan melahirkan anak-anak yang bertaraf negara, bertaraf dunia. Dan saya nampak kamu adalah ciri-cirinya. Jadi sekarang di peringkat sukma, insyaallah selepas ini sukansi, lepas itu mungkin satu hari nanti, sehingga hari ini Olimpik Malaysia tidak dapat emas. Jadi sampai masanya akan tiba, anak Labuan pemenang pingat emas di Sukan Olimpik. Kita Ini doakan sama-sama. pingatnya. Kita doakan sama-sama. Baik tahniah kan kita ucapkan. Lagi satu yang terakhir, saya minta kepada agensi-agensi kerajaan lah. Karena saya dimaklumkan oleh anak-anak muda yang telah mengharumkan nama Labuan. Sehingga hari ini mereka sudah balik daripada Sarawak, tidak ada satu jabatan kerajaan ataupun agensi kerajaan yang meraihkan mereka. Sedangkan mereka telah mengharumkan nama kita. Jadi tidak salah mana-mana jabatan meraihkan anak-anak kita. Anak-anak muda yang telah mengharumkan nama wilayah persekutuan, mengharumkan nama Labuan itu sendiri. Betul. Saya sedih, Faris. Jadi tapi apapun, terima kasih kepada podcast Masa Rehat karena panggil anak-anak kita dan raihkan mereka pada manajemen Muslim. Itu dia. Terima kasih dan juga tahniah Saya kepada Aiman, kepada Faris dan juga bagi pihak podcast Masa Rehat mengucapkan tahniah untuk anak-anak Labuan yang bawa balik pingat emas, apa-apa saja pingat, perak dan juga gangsa, sama ada di peringkat sukma, para sukma yang baru saya berakhir. Dan juga apa yang paling penting seperti yang kami wawarkan tadi, supaya ramai lagi agensi kerajaan dan juga agensi-agensi lain yang meraihkan anak-anak Labuan dan juga anak-anak wilayah persekutuan ini untuk diraihkan semuanya yang menangi pingat emas dan juga pingat perak dan juga gangsa. Jadi mereka adalah pejuang kita mengharumkan nama wilayah persekutuan, khasnya nama Labuan. Jadi podcast Masa Rehat. Saya nak tambah sikit. Ada lagi satu. Baik. Saya nak maklumkan sini, sebetulnya banyak anak-anak Labuan yang menyumbangkan pingat yang telah mengharumkan nama kita. Di kanan dan kiri kita hari ini daripada Sukan Lone Ball yang menyumbang
2 pingat emas. Ya, Tetapi sukan pencak silat juga menyumbang 1 perak. betul. Yaitu sahabat saya punya anak, saya lupa nama anak dia, saudara Khairul punya anak. Dia menyumbang pingat perak. Lepas tu kita ada sukan karate, kita ada menang 1 gangsa. Sukan wushu ada 3 gangsa. Dan sukan apa nih? Dia panggil apa? Petong. Petang. Ya. Petang. Petang. Ada seorang wanita menangi pingat perak. So kita menang 2 emas, kita menang 2 perak dan 5 gangsa untuk Labuan, wakil Labuan. Wakil Jadi Labuan. apapun syabas dan tahniah kepada semua. Jadi apapun sekali lagi podcast Masa Rehat berhenti di sini untuk seketika, dan juga seperti biasa jangan lupa untuk menonton podcast Masa Rehat, mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Kamu semua sudah follow podcast Masa Rehat? Sudah. Jangan lupa follow podcast Masa Rehat. Boleh? Boleh. Like, komen dan Subscribe. 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 Alright. Faris, beritahu Faris. Kepada anak-anak Labuan ni, untuk dapat update terkini sentiasa followlah podcast Masa Rehat untuk dapat update terkini. Jangan lupa Untuk follow. mengenali mereka berdua, follow podcast Masa Rehat. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi dalam podcast Masa Rehat, mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Bertemakan saya RHO aka Rosli Haji Omar kali ini dalam podcast Masa Rehat ini, dan kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang cukup istimewa. Kalau yang biasa bersama kita, yang tengah-tengah lah kan. Siapa Saya lagi tak kalau perlu bukan perkenalkan diri lah Rosli. Tapi apapun, Muhammad Rafi Ali Hasan. Datuk Muhammad Rafi bin Ali Hasan yang juga merupakan Ketua UMNO Bahagian Labuan, yang juga merupakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Bukan senang tau nak jadi MKT. Perlu berentak banyak halangan dan juga cabaran untuk menjadi MKT. Tapi tahniah kepada Ketua UMNO bahagian kita Labuan, yang pertama kali Labuan mendapat undi ataupun menduduki tempat ataupun berjaya menjadi Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Tahniah. Alhamdulillah. Juga di sebelah hujung sana ialah Ketua Pemuda UMNO bahagian Labuan, Saudara Saiful Pungut. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat bagai Johan kan? Oh, sehat bagai Johan. Dia tengah sehat dan bersemangat. Sehat dan bersemangat. Apa cerita ni? Tak sabar kan? Dan di sebelah saya cantik orangnya, bagaikan puteri. Siapa lagi kalau bukan Ketua Puteri UMNO bahagian Labuan, iaitu Puan Nurmiati binti Juman. Hai, Assalamualaikum. RHO sihat? Alhamdulillah, ada batu-batu manja lah, serak sikit. Manja-manja kan gitu. Nurmiati ni Ketua Puteri UMNO Labuan tau. Untuk wanita-wanita muda. Baik. Tapi yang rugi dia ni sudah milik orang lah, itu saja. Dia milik orang. Dia milik orang. Baik, hari ini kita nak menceritakan tentang yang ceria-ceria lah kan. Iaitu kemenangan kita dalam PRK yang baru saja berlangsung baru-baru ini di Mahkota ataupun Dun Mahkota. Jadi kita bersama dengan Ketua UMNO bahagian kita dululah, Ahli Majlis Kerja Tertinggi kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti gembira ni. Sebab mereka ada juga wakil kita yang ke Mahkota ni, dan salah seorangnya ialah Ahli Majlis Kerja Tertinggi Labuan yang mewakili Labuan inilah, Datuk Muhammad Rafi bin Datuk Ali Hasan. Okey, pertama saya rasa syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pengundi-pengundi Dun Mahkota yang terus memberi kepercayaan kepada calon UMNO Barisan Nasional. Kerusi ini dulu Rosli pun dimenangi oleh Barisan Nasional, dan Alhamdulillah kali ini pengundi-pengundi Mahkota terus memberi kepercayaan dengan memberi kemenangan kepada calon kita. Dan yang lebih manis, kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Berganda-ganda. Dan saya pula selaku Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia diamanahkan untuk menjaga satu PDM yang dipanggil Kampung Melayu Timur 2. Baik. Yang mempunyai lebih kurang 6.600 pengundi di situ. Dan yang lebih manis Rosli, PDM yang saya jaga ni, pilihan raya negeri Johor yang lepas, kita hanya mampu memenangi 74 majoriti. 74 saja. 74, tetapi kali ini 30 kali ganda. 30 kali ganda. Karena PDM yang saya jaga telah memenangi 1.900. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih khususnya kepada jentera-jentera di bawah PDM saya yang bekerja kuat. Negeri angkatnya negeri Perak, bahagian angkatnya Pontian dan juga Batu Pahat, dan semua jentera-jentera tempatan yang bertungkus lumus berkampung lebih daripada 2 minggu di situ, dan akhirnya kita mendapat kemenangan manis. So kalau Rosli tanya apa perasaan, pertama syukur Alhamdulillah, kedua bangga karena kita dapat mencipta kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang sangat manis. Karena sebelum Perhimpunan Agung kita dihadiahkan satu kemenangan manis di Nenggiri. Betul. Dan selepas Perhimpunan Agung minggu lepas kita dihadiahkan kemenangan yang cukup luar biasa, 20.608 undi. Sebelum ni
Sebelum ni cuma Sebelum ini kita hanya menang lebih kurang 5.000 lebih, 5.500 kurang majority. 5,000 majoriti, tapi kali ini 20,000 bang. Bukan kaling-kaling bang. Baik, kita nak ke hujung sana. Orang muda, mewakili orang muda iaitu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Labuan, Saudara Saiful. Saudara Saiful, ini adalah kemenangan yang cukup manis. Mungkin perasaan Saiful sendiri sebab di Negeri, di Mahkota, kedua-duanya merupakan calon dari pemuda, daripada pemuda. Macam lain macam je. Lain macam je. Mungkin Saiful pun bersemangat. Lepas ni di Labuan mungkin saya lah ni kan. Jadi panjang saya berada di Dun Mahkota bagi mengikuti proses kempen raya. Kempen ni dia punya semangat tu lain. Di Mahkota ni gelombang anak muda tu ada peningkatan dan rakyat masih percaya yang BN ni masih mampu untuk menerajui negara ini. Jadi inilah peluang kita dan rakyat telah memberi kita mandat dan beri kepercayaan kepada calon kita Syed Hussein untuk terus menerajui Barisan Nasional. Betul. Tahniah untuk calon kita, calon pemuda kita. Apapun sebelum tu Saudara Saiful, kamera kita di sana ya. Jadi boleh tengok di sana. Tengok orang Mahkota. Ucap tahniah dan sebagainya. Jadi Bob, silakan teruskan. Jadi tahniah kepada pengundi-pengundi dan terima kasih kepada pengundi-pengundi Mahkota di atas undian anda dan kepercayaan kepada orang muda yang untuk meneruskan ataupun menerajui Dun Mahkota ini agar sentiasa untuk Dun Mahkota ini lebih maju lagi di Kerajaan Barisan Nasional di Pertama kali saya pun menjejakkan kaki di sana ya. Apabila pertama kali bersama-sama berkempen dalam Dun Mahkota ini, apa perasaan saya pun? Perasaan tu mungkin ada orang-orang positif ke ataupun ada benda-benda lain ke, ada penuh dengan kebiruan ke? Daripada saya sendiri, calon adalah daripada orang muda sendiri, pemuda sendiri. Jadi bila saya berada di sana, semangat saya tu ingin memenangkan calon daripada pemuda itu sendiri. Jadi waktu di sana saya ada pergi kepada 2 PDM, itu Taman Lensing dan PDM Ajimanan. Dan bila kami mendapat tahu, bila jam 12 saya di sana, peratusan keluar mengundi ini agak rendah. Jadi kami sana sebanyak sedikit membantu di setiap PDM dan memastikan golongan wanita GR dia dan pemuda ini bergerak ke rumah mengeluarkan pengundi sebanyak yang mungkin sebelum jam 5 petang. Jadi salah satulah peranan kami sana tujuannya untuk membantu agar memastikan kemenangan di Dun Mahkota ini milik Barisan Nasional. Dan di sebelah kiri kanan saya, di sebelah saya ini ialah wanita cantik, putri cantik. Nurmiati, Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Labuan. Apa perasaan artis sendiri apabila mendapat khabar yang kita menang berganda-ganda di Dun Mahkota ini? Banyak kan RSO kita menang. First terkejut. Sebenarnya rasa macam kebangkitan, gelombang kebangkitan Barisan Nasional tu sendiri. Betul. Sebenarnya ramai yang nak tengok kamera di sana. Okey. Okey. Dan pertama sekali tahniahlah kepada Syed Hussein YB sekarang. Tahniah juga kepada Jentera Barisan Nasional sebab boleh menurunkan ramai pengundi dan memihak kepada Barisan Nasional. Dan tahniah juga kepada Jentera Puteri UMNO yang turun menyantuni
pengundi-pengundi. Pastinya sepanjang kempen pilihan raya itu Nominati sendiri mengikuti perkembangan itu dari jarak jauh, dari media sosial dan juga berhubung dengan Jentera Puteri di sana, bukan? Ya, betul. Nah, jadi macam mana dengan pergerakan kempen oleh yang dibantu oleh pergerakan puteri? Untuk makluman RHO, untuk kali ini saya tidak boleh turun bersama-sama lah. Maksudnya rakan-rakan kita yang membantu. Tapi saya sentiasa berhubung dengan rakan-rakan di wilayah dan ada rakan jentera dari Pahang yang selalu update mengenai Gerak kerja kita. gerak kerja di sana. Balik semula kepada Ketua UMNO bahagian kita, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia kita, Dato' Rafi kita. Apa agaknya punca sebenarnya membolehkan Barisan Nasional yang wakil UMNO yang diwakili UMNO ini menang berganda-ganda ni? Oke, yang pertama, Rosli, seperti kita sedia maklum, negeri Johor ni antara negeri yang menjadi kubu kuat UMNO sejak dulu lagi. UMNO dilahirkan di Istana Negeri Johor, dan kita tahu, semua orang tahu Johor antara kubu kuat sokongan terhadap UMNO dan Barisan Nasional sejak dulu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kemenangan Nenggiri, kemenangan di Dun Mahkota ni, rakyat sudah boleh menerima gabungan kerajaan perpaduan ini. Walaupun kita dengar di awal gabungan ini, gabungan antara UMNO dan Barisan ataupun UMNO dengan DAP ini, kononnya UMNO menjual marwah dan sebagainya, sudah ditolak, diketepikan lah oleh pemikiran masyarakat. So, kemenangan besar ni, Rosli, pertama penyumbang besar ni adalah bantuan daripada parti-parti kerajaan perpaduan, khususnya PKR dan juga DAP yang bekerja keras untuk memastikan kemenangan, termasuk Amanah, begitu juga MCA dan MIC yang berkampung untuk memenangkan Syed Hussein, calon Barisan Nasional ketika itu. So, pengundi-pengundi yang dulu mengundi Pakatan Harapan, kali ini diorang membantu mengundi calon Barisan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, UMNO Barisan Nasional kita menempuhi 2 kali pilihan raya umum yang kita kalah. Pada 2018 kita hilang buat kali pertama kerajaan Malaysia ini. 2022 kita kalah, kita hanya mampu memenangi 30 kursi. Karena 2 faktor, yaitu pengundi Melayu yang memberi kurang sokongan kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan juga pengundi muda. Tetapi terbukti faktor kedua kepada kemenangan besar di Dun Mahkota ini, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama gabungan parti dalam kerajaan perpaduan, yang kedua faktor sokongan orang Melayu telah mula kembali memberi kepercayaan kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan ini terbukti satu di negeri Kelantan yang kita tahu ini adalah negeri kubu kuat PAS. Tapi alhamdulillah calon Barisan Nasional ketika itu memenangi dengan majoriti besar, dan semua PDM, hampir semua PDM kita menang dengan majoriti besar, karena di situ telah memperjelaskan orang Melayu yang meninggalkan UMNO Barisan Nasional 2018-2022 kali ini telah mula kembali memberi kepercayaan. Alhamdulillah. Dun Mahkota luar biasa. Itu sebab saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang-orang Melayu, pengundi-pengundi Melayu di Dun Mahkota. Terima kasih atas sokongan, terima kasih atas kepercayaan semula kepada UMNO dan Barisan Nasional. Faktor yang ketiga, Rosli, anak muda. Anak muda luar biasa. Di Dun Mahkota ni ada 121 saluran. Wow. So PDM ni mungkin ada 5 saluran, PDM ni ada 6 saluran. So total saluran ada 121. Belum pernah sejarah pilihan raya, saya rasa saya berkecimpung dalam politik lebih 20 tahun. Semua saluran 100% dimenangi oleh calon UMNO Barisan Nasional. Daripada saluran 1 dan 2 yang kita tahu, orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, saluran 3, 4, 5, 6, pengundi-pengundi muda sehinggalah pengundi 18 tahun. Semua saluran kali ini UMNO Barisan Nasional, calon kerajaan perpaduan menang. Dan ini jelas terbukti anak muda
telah kembali ke pangkuan UMNO Barisan Nasional. Jadi 3 faktor ini. Pertama, faktor kemenangan Salam 20.000 nih. Pertama, gabungan kerajaan perpaduan ini telah diterima oleh rakyat yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah diterima rakyat, dibantu oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid selaku Timbalan Perdana Menteri yang juga pengurusi Barisan Nasional. 2 pemimpin ini dibantu lagi Yang Amat Berhormat Datuk Anafis, Menteri Besar Johor, anak muda. So 3 faktor, 3 pemimpin ini jelas membantu kemenangan besar ini. Yang pertama itu. Yang kedua, sokongan kembalinya orang Melayu ke pangkuan, sokongan kepada orang Melayu, UMNO dan juga Barisan Nasional. Faktor ketiga, anak muda. So pertama, terima kasih kepada anak muda. Tetapi kita juga harus, saya selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO di sini saya ingin jelaskan kepada Saiful, kepada Miati selaku pemimpin muda, kita kena berterima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO karena beliau memberi kepercayaan, keberanian beliau untuk meletakkan calon-calon muda untuk mewakili parti dalam pilihan raya yang begitu penting. PRK Nenggiri cukup penting pada ketika itu. Mahkota ini cukup penting untuk kita menang. Tapi Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid, berani meletakkan calon muda dan Alhamdulillah, kedua-dua calon muda yang kita ketengahkan bukan saja memberi kemenangan, tetapi memberi kemenangan yang besar. Jadi apapun syabas tahniah dan mudah-mudahan di masa-masa akan datang kemenangan-kemenangan ini kita dapat teruskan. Itu sokongan daripada kaum lain, maksudnya kaum Tionghoa, dan apakah disebabkan oleh kelebihan Syed Hussein ini, YB Syed Hussein ini boleh berfasih bertutur dalam bahasa Kantonis atau mencari Tionghoa, membolehkan beliau juga meraih sokongan daripada kaum Tionghoa? Ya betul, pertama sokongan Tionghoa hampir 90% mengundi calon UMNO Barisan Nasional karena dibantu oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, khususnya di AP, yang bekerja keras turun ke bawah memastikan semua pengundi-pengundi Tionghoa ini membantu Syed Hussein keluar mengundi, memangkah Syed Hussein. Tidak berlaku sebelum-sebelum ini. Yang kedua, kelebihan calon kita yang fasih berbahasa Tionghoa, berbahasa Cina lah. Dia punya kempen pergi ke kedai-kedai kopi bercakap Cina. Jadi ini juga menjadi sumber kekuatan yang ada pada Syed Hussein, mungkin tidak ada pada kita semua di sini. Jadi ini kelebihan-kelebihan. Bersekolah di SRJKC. Ya. Jadi selepas ini kita semua pun mungkin kena pergi belajar cakap Cina, belajar cakap India, betul. Cakap Kedazan. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi apapun, inilah antara faktor-faktor yang menyumbang kemenangan. Tetapi apapun Rosli, kehebatan dia Jentrapati. Jentrapati khususnya daripada Jentrapati UMNO di seluruh negara yang berkampung di Dun Mahkota, dibantu oleh Jentrapati dalam Barisan Nasional, dalam Kerajaan Perpaduan. Karena kita satu hati, gabungan ini gabungan yang ikhlas untuk memastikan pentadbiran negara terus stabil di peringkat negara, di peringkat negeri Johor itu sendiri. Baik, kita balik pada Saudara Saiful. Dan ini adalah calon ataupun orang muda pun. Ya. Orang muda dari pemuda. Jadi apa agaknya pandangan Saiful apabila calon pemuda diletakkan di mahkota ini? Mungkin perspektif awak boleh menang kan ni? Kan? Tapi apabila dah menang, apa pandangan Saudara Saiful sendiri? Apa faktor yang menyebabkan kemenangan ini? Terima kasih juga lah kepada Presiden UMNO kita kerana memberikan kepercayaan kepada orang muda untuk menjadi wakil Barisan Nasional di sana. Jadi salah satu faktor kemenangan di Dun Mahkota ni ialah calon kita ni pasti berbahasa Cina. Dan sedikit membantu dalam usaha kempen dalam Dun Mahkota ni. Dan saya waktu tu saya berada di salah satu kempen malam terakhir dan saya menyaksikan sendiri bahawa kaum-kaum Cina ni turun bersama. Menandakan sokongan tu memang ada daripada kaum Cina dan kaum India yang pada pecalang waktu kempen hari itu. Jadi saya yakin ketika itu bahawa yang BN ni akan menang. Dan saya cukup gembira di atas kemenangan
yang diumumkan pada waktu pengumuman hari itu. Dan mungkin pandangan Saiful, apakah calon-calon orang muda ni perlu diletakkan di tempat-tempat lain untuk memberikan suntikan kemenangan kepada Barisan Nasional khasnya UMNO? Jika Presiden berpandangan mungkin kali ini golongan muda ni lebih menyerlah, kita beri semuanya keputusan kepada pucuk pimpinan. Kata yakinnya pun. Yakin. Yakin Dapat saya memberi keyakinan kepada Saiful karena realiti politik Malaysia hari ini selepas kerajaan membenarkan undi 18 tahun untuk mengundi, semua keseluruhan 222 kursi parlimen di seluruh negara, pengundi di bawah 40 tahun melebihi daripada 51%. So ini harus menjadi pertimbangan kepada semua parti politik, bukan saja Barisan Nasional, tapi akan menjadi pertimbangan politik di semua parti-parti politik. So saya rasa Presiden juga berpandangan begitu. Saiful tidak perlu takut, tidak perlu malu. Kalau mau jadi calon, bagi tahu. Jadi karena parti perlu mempertimbangkan perkara ini untuk meletakkan calon-calon muda. Saya Karena rasa negara ini akan diwarisi oleh Anda seperti saya lah. saya rasa ada yang tidak bersetuju dengan pandangan ini. Kalau saya mungkin bukanlah tidak bersetuju. Bukan tidak bersetuju. Tapi kalau boleh, mungkin kita boleh beri peluang kepada calon daripada wanita muda. Macam muda. Itu maksudnya begitu. Tapi wanita muda. Wanita muda. Banyak daripada kalangan wanita muda ni, contohnya Dira, YB Dira. Itu kawan saya tu. Oh, kawan tu. Adun Rin. Oi. YB Mungkin Dira itu ialah Muzahar. salah satu contoh wanita muda yang boleh memenangi pilihan raya. Dan Macam mana Datuk? dia juga disokong oleh populariti ya. Kita kena popular. Orang yang calon yang popular Dira adalah seorang bekas penyanyi selebriti. Seorang penyanyi, pelakon. Dan sekarang ni mereka yang aktif di media sosial adalah penyumbang juga. Salah satu faktor. Saya pun boleh menyanyi. Boleh menyanyi. Cuba. Nyanyilah sikit. Dah show. Tapi saya boleh berlakon. Berlakon Dia memang pandai berlakon. Selalu dia lakonkan untuk ketua bahagian. Jadi tapi apapun saya sokong Rosli kepada pandangan Puan Miati tentang dia minta kepada pucuk pimpinan memberi peluang kepada calon-calon muda, tetapi jangan saja calon muda lelaki, tapi bagi juga peluang kepada calon muda wanita muda. Dan kita perlu tahu hari ini seorang yang berhormat Menteri Datuk Seri Azalina adalah bekas ketua Puteri UMNO. Betul. Itu dilahirkan daripada kilang Puteri UMNO seperti Puan Miati. Yang berhormat Datuk Noraini, timbalan menteri sekarang ini, itu juga bekas ketua Puteri UMNO Malaysia. Datuk Noraini juga dilahirkan daripada kilang Puteri. Jadi saya selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, bukan saja selaku Ketua UMNO bahagian Labuan, saya menyokong pandangan Ketua Pemuda saya dengan Ketua Puteri untuk parti meletakkan anak-anak muda menjadi calon. Tapi termasuk di Labuan, no issue. Saya, kalau Saiful dengan Miati mau, saya akan bagi peluang. Tapi nak tanya dulu, yang wanita muda dimasukkan ni 35 tahun ke bawah ke 40 tahun ke bawah? Sebaiknya Jangan provoke Rosli. Saja nak tahu. 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah. Betul. Itu masih puteri ke atau macam mana? Itu sepatutnya 40 tahun ke bawah tu sepatutnya masih puteri lah kan RSO. Maksudnya disekalikan dengan pemuda lah. 40 tahun ke bawah. Biarlah sama Sama. pemuda dan puteri ni sama rata. Ini rayuan ke apa ni? Boleh katakan permintaan lah. Jadi presiden kita kena dengar lah kan. Betul. Dan ahli majlis kita tinggi pun kena suarakan lah. Saya tidak mau take side karena saya tahu ada isu ni, tapi mungkin sidang pendengar tidak berapa faham. Sebenarnya umur Puteri UMNO ni tidak boleh lebih daripada 35 tahun. Betul. So 35 tahun ke bawah. So 35 tahun ke atas ni kena masuk dalam golongan wanita UMNO. Bertudung merah. Tetapi persidangan
Putri UMNO baru-baru ini jadi panas karena mereka minta anjakan umur putri itu ke 40 tahun seperti pemuda UMNO di bawah 40 tahun, lelaki muda, so wanita muda ini pun di bawah 40 tahun. Tetapi ada perbezaan pandangan daripada pihak wanita UMNO dan juga putri UMNO yang menjadi pertimbangan Presiden dan Majelis Kerja Tertinggi UMNO. Dan apapun itu tidak penting bagi saya, yang penting di bawah 35 tahun ataupun di bawah 40 tahun, kepimpinan parti perlu memberi keutamaan kepada calon-calon muda sama ada lelaki ataupun wanita. Baik, Saya sokong penuh. Oh, baik. Nampak? Aku sokong kau. Sokong. Ha. Apapun kalau tadi kita lihat kemenangan di Negeri, kemenangan di mahkota yang baru-baru ini. Jadi apakah ini sebenarnya gelombang kebangkitan Barisan Nasional dan juga apakah ianya boleh berterusan? Pandangan Datuk sendiri. Pandangan saya, Rosli, saya nampak ini adalah permulaan. Permulaan Satu gelombang kebangkitan UMNO itu sendiri dan juga Barisan Nasional dan seterusnya kerajaan perpaduan yang ditomak macam-macam oleh pihak di sebelah sana. So, saya percaya pertama, seperti saya katakan tadi, kembalinya sokongan orang Melayu. Yang kedua, kembalinya sokongan anak-anak muda yang menyebabkan antara punca-punca kita kalah 2 kali siri pilihan raya umum ke-14 dan ke-15. Nenggiri membuktikan negeri yang dikuasai oleh Parti PAS, UMNO, Barisan Nasional menang dengan majoriti besar. Datang ke negeri UMNO Barisan Nasional negeri Johor, kita bukan menang 2 kali ganda, tapi kita menang 4 kali ganda. Daripada 5,000 majoriti, kita menang sehingga 20,000 majoriti. Dan ini sangat-sangat luar biasa dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nampak siri-siri pilihan raya yang ada di depan, insyaAllah gelombang ini akan berterusan dan kita doa sama-sama agar satu hari nanti UMNO Barisan Nasional akan kembali kuat seperti sebelum-sebelum ini. InsyaAllah. Jadi dengan ada lagi gabungan dalam kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan dengan parti-parti lain, insyaAllah negara ini akan stabil lah. Karena negara tidak boleh lagi dipolitikkan 24 jam. Betul. Kalau boleh politik ini waktu pilihan raya saja. Selepas selesai pilihan raya, semua pemimpin politik sama ada pemimpin kerajaan ataupun pembangkang kena fokus untuk membantu membangunkan negara. Iya. Dan hari ini alhamdulillah kita perlu bagi mileage ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri karena terbukti kita punya mata wang semakin kuat, semakin mantap. Betul. Semakin mantap. Kita punya ringgit berbanding dengan dolar semakin jauh meningkat. Betul. Jadi mudah-mudahan kita terus berdoa karena kita mau kesejahteraan. Baik. Kita boleh membantu masyarakat. Baik, itu dia kita bawakan, kita raikan kegembiraan kemenangan di Dun Mahkota. Tahniah untuk YB Syed Hussein yang berkhidmat Syed Hussein. Kita lebih suka menggalakkan YB ni kepada yang berkhidmat sebab kita bukan berpolitik 24 jam kata Ketua UMNO bahagian Ahli Majlis Kerja Tinggi kita. Dan juga terima kasih ucapkan kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Labuan. Terima kasih kepada Ketua UMNO bahagian Labuan yang juga merupakan ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Labuan yang sudi bersama kita dalam podcast Masa Rehat meraikan kemenangan Dun Mahkota. Tahniah sekali lagi untuk semua. Semoga gelombang biru ini akan menjadi satu petanda, satu permulaan yang baik untuk kita di Malaysia. Apapun podcast Cuma satu Rosli, saya nak ambil kesempatan dalam podcast Masa Rehat ni khususnya kepada warga Labuan. Mungkin saudara-saudara dengar beberapa bulan yang lepas Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi ada datang ke Labuan pada bulan Ramadan, dan ketika perjumpaan saya bersama beliau, saya minta peruntukan tambahan untuk tangki biru, Rosli. Betul. Tangki biru yang cukup famous, yang cukup ditunggu-tunggu oleh warga Labuan. Alhamdulillah fasa yang pertama 1,000 tangki telah pun kita agihkan pada awal tahun baru-baru ini. Dan Alhamdulillah dalam pertemuan itu saya minta tambahan lagi 1,000 tangki. Dan pada minggu lepas
saya telah dihubungi oleh pihak Perbadanan Labuan yang mengatakan peruntukan yang saya pohon kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri telah pun diluluskan, dan sekarang ini proses perolehan untuk pembelian tangki biru ni, dan insyaAllah kepada warga Labuan tunggu ketika tangki biru itu akan sampai ke kampung-kampung anda. Jadi kepada masyarakat siapa yang betul-betul memerlukan, yang rumah tidak ada tangki biru, mohon hubungi pemimpin masyarakat di kampung masing-masing untuk pohon, dan saya serahkan kepada pihak Perbadanan Labuan dan Jabatan Bekalan Air Labuan untuk menguruskan pengagihan. Yang penting semua rumah di Labuan, jika ada masalah air, at least ada tangki untuk mereka boleh menggunakan air 1 ataupun 2-3 hari lagi. Itu yang pertama, Rosli. Yang kedua, satu lagi berita gembira yang saya mau bagi tahu kepada warga Labuan, khususnya anak-anak muda yang belum mendapat pekerjaan. Kita telah usahakan satu peruntukan yang begitu besar juga untuk membawa beberapa kursus kemahiran TVET, khususnya dalam bidang minyak dan gas, yang kita tahu Labuan adalah hub minyak dan gas. Semua operasi minyak syarikat-syarikat ini ada di Labuan. Jadi kita ada membawa 2 kursus di Labuan ini yang melibatkan 78 anak muda yang berminat. Saya bekerjasama dengan Giat Mara Labuan akan mengelolakan kursus ini. InsyaAllah akan dimulakan tahun ini juga. Jadi dengan peruntukan RM400,000 untuk memberi kemahiran kepada 78 anak-anak Labuan untuk berkecimpung dalam industri minyak dan gas yang belum mempunyai kemahiran. Itu satu berita baik untuk anak-anak muda di wilayah Persekutuan Labuan. Mungkin ramai yang tidak tahu siapa agaknya pengurusi penasihat Giat Mara Labuan ini. Ini dia orangnya, yang juga merupakan Ketua UMNO bahagian Labuan, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Jadi tahniah kerana membawakan banyak peluang usaha UMNO, khususnya membawa lagi tangki biru sebanyak dulu 1,000, ini 1,000 lagi. Mudah-mudahan ianya dapat meringankan beban masyarakat kita, sebab UMNO lahir, kata Datuk Rafi, dari perut rakyat. Jadi UMNO ni tak boleh berpisah dengan rakyat. UMNO akan sentiasa kembali kepada rakyat. Betul. Baik, kita sampai di sini podcast Masa Rehat kita. Kita meraihkan kemenangan DUN Mahkota. Kita juga membawa berita gembira kepada rakyat Labuan, masyarakat Labuan, dengan pengumuman tangki biru 1,000 lagi. Dan juga kita meraihkan juga dan juga membuka peluang kepada anak muda untuk menimba lebih banyak pengetahuan dan juga kemahiran dan bidang TVET ataupun teknikal ini melalui Giat Mara Labuan. Apapun, podcast Masa Rehat berhenti di sini, mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.